Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama saya Syahri bin Osman, Guru Besar SK Beruas, dan insya-Allah saya akan kongsikan perkongsian amalan terbaik PDPR yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Beruas sepanjang tempoh pandemik ini. Dan perkongsian ini untuk kita sama-sama insya-Allah supaya boleh dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah lain sekiranya persekitarannya sama dan masalahnya sama. Jadi saya akan kongsikan yang pertamanya berkaitan dengan amalan terbaik SK Beruas. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, amalan terbaik SK Beruas ini bukannya dengan satu tetapi banyak dan mengikut kesesuaian dan juga mengikut keadaan. Yang pertamanya, ziarah Cakna adalah salah satu program awal yang kami buat, yang mana ziarah ini akan kami buat selepas pandemik, pada awal-awal pandemik dulu. Kita akan kenal pasti masalah murid dan seterusnya kita akan buat ziarah Cakna, kita akan pergi ke rumah tetapi masih lagi mengikut SOP yang ditetapkan dan kita cuba kenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid yang tidak dapat bersama ataupun tidak dapat mengikuti kelas PDPR secara online ataupun secara offline. Jadi kita buat ziarah Cakna. Selepas itu kita cuba buat baiki apa yang sepatutnya dan seterusnya berdasarkan ziarah Cakna kita buat juga amalan terbaik selepas itu, iaitu kita kenal pasti berdasarkan ziarah Cakna dalam 3 ataupun 4 kali. Pihak sekolah dapati bahawa salah satu sebab antara berlakunya keciciran ataupun murid tidak dapat mengikuti kelas PDPR adalah disebabkan oleh kekurangan ataupun ketiadaan telefon bimbit. Dia ada dua keadaan. Yang pertamanya kekurangan. Kekurangan ini bermaksud ada satu telefon bimbit perlu dikongsi dalam 4 ataupun 5 orang dalam satu keluarga. Jadi di situ akan berlaku masalah ada murid yang ataupun ada adik-beradik yang tidak dapat menggunakan telefon bimbit. Yang keduanya yang tak ada langsung telefon bimbit. Ada sebab SK Beruas adalah sekolah luar bandar dan kita dapati antara murid-murid tersebut daripada keluarga yang susah, daripada keluarga B40, jadi kita dapati antara punca utamanya adalah masalah telefon bimbit yang tidak ada dan tidak boleh mengikuti kelas PDPR. Jadi apa amalan terbaik yang kami buat adalah kami menyediakan telefon bimbit untuk diberikan pinjam kepada murid-murid yang memerlukan. Okay. Pinjaman ini, telefon bimbit ini kita dapat melalui sumbangan-sumbangan secara individu ataupun sumbangan daripada mana-mana syarikat yang kami mohon, dan kami dapat kumpulkan dalam 20 telefon bimbit dan telefon tersebut kami gunakan untuk diberikan pinjaman. Jadi habis PDPR ataupun habis sesi PDPR, mereka akan kembalikan kepada pihak sekolah dan kita akan gunakan pada sesi yang berikutnya nanti. Okay, jadi itu adalah amalan terbaik SK Beruas. Saya kumpulkan beberapa amalan terbaik ini supaya kita akan pergi kepada yang terkini pula selepas itu. Yang ketiganya, amalan terbaik yang pihak sekolah buat adalah anugerah murid terbaik PDPR, yang mana kami buat setiap bulan. Daripada setiap kelas kita akan anjurkan, kita maklumkan kepada semua murid bahawa pihak sekolah menyediakan hadiah bagi murid yang terbaik pelibatan mereka dalam PDPR. Jadi kita sediakan sijil dan juga hadiah. Selepas kita memaklumkan dalam tempoh 1 bulan, kita cuba pantau dan kenal pasti murid yang terlibat, murid yang sepatutnya dianugerah sebagai satu insentif kepada mereka atas pelibatan mereka yang begitu komited terhadap PDPR. Itu adalah 3. Dan selepas itu kami dapati masih lagi ada berlaku kekurangan dan akhirnya timbul satu lagi amalan terbaik yang kami buat sekarang ini, iaitu Chillax Week. Chillax Week ini adalah dua perkataan, iaitu chill dan relax. Chillax Week. Chillax Week ni lebih mudah kita sebut sebagai minggu santai.
Okey, apa yang kita buat selepas berlaku beberapa masalah. Dah kita buat ziarah cakna, kemudian kita berikan telefon bimbit, kemudian kita dah berikan anugerah murid terbaik PDPR. Masih lagi berlaku murid yang tak dapat menyertai ataupun mengikuti PDPR, jadi kita keluarkan satu lagi amalan terbaik, kita buat iaitu Chillax Week. Okay. Chillax Week adalah lebih mudah kita sebut sebagai minggu santai, yang mana objektif program ini adalah untuk mengurangkan rasa tekanan yang tinggi kepada murid. Kita dapati bahawa sepanjang PDPR ni kita akui lah murid akan rasa tertekan dari segi timbulnya pelbagai isu dalam keluarga seperti masalah masalah handphone ataupun masalah tiada orang untuk membantu mereka, okay? Untuk mengajar. Jadi timbul masalah itu dan kita akan cuba mengurangkan rasa tekanan yang tinggi kepada murid. Itu salah satu objektif. Objektif keduanya adalah memberikan peluang untuk guru membuat persediaan bahan PDPR. Sepanjang minggu guru perlu menyediakan, dia beza antara PDPR dengan PDPCD secara bersemuka, yang mana kalau secara bersemuka kita akan dapati cikgu boleh menyediakan bahan dengan mudah sebab mereka dapat mengetahui ataupun mengenal pasti murid-murid yang berada dalam kelas dan boleh buat secara bersemuka. Tapi melalui PDPR ni guru perlu membuat persediaan yang rapi sebab perlu tengok keadaan murid dan perlu menggunakan kemahiran yang ada untuk membuat persiapan bagi mengadakan kelas PDPR. Jadi dalam minggu tersebut adalah minggu untuk mengurangkan rasa tekanan yang tinggi kepada murid, dan juga yang kedua memberi peluang untuk guru membuat persediaan bahan PDPR. Dan yang ketiganya, objektif program ini adalah untuk meningkatkan bilangan murid menyertai kelas PDPR. Okay? Dan melalui minggu Chillax Week ni kita dapati selepas kita mengadakan program ini bermula pada bulan Jun, kita dah buat dan kita dapati bahawa murid yang menyertai kelas PDPR ini semakin meningkat. Okay? Semakin meningkat. Baik. Chillax Week ini yang pertamanya bermaksud minggu santai, okay? Yang keduanya diadakan seminggu dalam masa 1 bulan. Ini bermaksud dalam tempoh 1 bulan tersebut, 3 minggu cikgu-cikgu akan mengajar. Dalam tempoh 3 minggu tersebut, guru-guru akan mengajar. Dan minggu yang terakhir, ya, minggu yang keempat itu, kita akan berhentikan dulu sesi pengajaran seperti biasa, seperti online ataupun offline. Kita akan buat Chillax Week. Okay? Chillax Week ni ialah pertandingan pembelajaran 3 minggu. Iaitu setelah murid-murid belajar dalam tempoh 3 minggu tersebut, mereka akan diadakan satu pertandingan untuk diberikan kepada mereka peluang untuk mengikuti ataupun peluang untuk mereka mengimbas balik apa yang mereka belajar dalam tempoh 3 minggu. Okay? Jadi dalam tempoh 1 minggu tu kita akan adakan pertandingan melalui panitia-panitia masing-masing. Okay? Dalam tempoh 1 minggu. Jadi maksudnya dalam 3 minggu belajar, 1 minggu ni adalah tempoh pertandingan. Pertandingan bukan setiap hari. Pertandingan kita akan umumkan pada awal, iaitu pada hari Isnin. Kita akan keluarkan poster-poster dan juga kita keluarkan apa saja berkaitan dengan pertandingan. Dan mereka akan buat dalam tempoh seminggu itu dan dihantar pada hari Jumaat minggu tersebut. Okay? Itu pada minggu pertandingan tersebut. Okay? Jadi apa yang mereka belajar dan apa yang mereka dapati dalam tempoh 3 minggu tersebut, mereka akan keluarkan melalui pertandingan. Okay? Dan seterusnya, murid tak akan terbiar di situ. Maksudnya dalam minggu tersebut, walaupun pertandingan, guru masih lagi masuk ke kelas melalui PDPR ini dengan memantau murid. Tanya apa perkembangan, bagaimana, ataupun ada masalah yang mereka tak boleh hadapi, tak boleh nak selesaikan, guru akan pantau dan guru akan bantu dalam tempoh 1 minggu. Guru tak mengajar seperti biasa, tetapi cuma memantau dalam tempoh seminggu itu. Jadi pertandingan berdasarkan 3 minggu yang lepas, dan 1 minggu itu murid akan buat ataupun menyiapkan pertandingan berdasarkan mengikut panitia masing-masing. Okay? Baik. Contoh pertandingan yang ni, iaitu pertandingan daripada panitia sains, iaitu pertandingan peta pemikiran. Jadi semua
panitia sains akan buat satu pertandingan dan pengajaran berfokus ataupun bertema yang diadakan dalam tempoh 3 minggu sebelum itu akan dimasukkan dalam pertandingan peta pemikiran ini melalui panitia sains dan mereka perlu siapkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam tempoh seminggu tersebut. Okey. Ini panitia sains iaitu pertandingan peta pemikiran. Kemudian dalam tempoh seminggu itu juga ada pertandingan daripada panitia bahasa Melayu iaitu Minggu Rekayasa Bahasa. Dalam tempoh seminggu tersebut mereka akan cuba siapkan buat berdasarkan pertandingan bedah peribahasa, pertandingan bercerita ataupun pertandingan deklamasi sajak. Jadi ini adalah pertandingan panitia bahasa Melayu dalam tempoh yang sama. Kemudian yang lainnya ialah pertandingan reka bentuk asas matematik. Panitia matematik akan mengadakan pertandingan juga dalam minggu yang sama dan seterusnya pertandingan daripada panitia bahasa Inggeris. Kita ambil 4 subjek teras ya, supaya 4 pertandingan tersebut mampu mereka siapkan dalam tempoh seminggu. Kalau kita buat semua subjek ataupun semua panitia dibimbangi murid tak dapat menyiapkan pertandingan tersebut. Jadi kita ambil 4 subjek teras. Ini untuk kelas perdana ya. Ini adalah singing competition bagi panitia bahasa Inggeris. Dan kita juga ada pertandingan bagi prasekolah. Prasekolah juga akan buat seperti mana konsep yang diterapkan dalam Chillax Week. Jadi jadi prasekolah juga akan mengadakan pertandingan dalam tempoh seminggu tersebut iaitu bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, ini antara pertandingan yang diadakan. Jadi dalam tempoh seminggu tersebut mereka akan siapkan dan akhirnya pada minggu yang berikutnya kita akan nilai dan kita akan keluarkan sijil penghargaan kepada murid yang berjaya dan kita juga keluarkan sijil penyertaan kepada murid-murid yang lain supaya mereka masing-masing ada rasa seronok, ada sijil bagi setiap penyertaan mereka. Kemudian kita juga mengadakan penyampaian hadiah secara drive-thru. Okay, kita buat juga penyampaian hadiah supaya mereka nampak hasil usaha mereka dihargai melalui penyampaian hadiah. Okay. Dan kita dapati kehadiran murid sebab kita tengok dari segi flow ataupun keadaan peratusan pelibatan murid dalam PDPR, kita nampak murid makin lama makin lesu, ya, dia makin menurun. Tapi selepas kita mengadakan Chillax Week ni, kita dapati pelibatan murid tu makin naik semula sebab sekiranya mereka ketinggalan dalam 3 minggu tersebut, mereka hilang ataupun tak mengikuti pembelajaran dalam tempoh 3 minggu, maksudnya seminggu untuk pertandingan tersebut, mereka akan tak tahu apa nak buat. Jadi apa yang terlibat, apa sahaja perkara yang berlaku dalam 3 minggu untuk persediaan bagi pertandingan, mereka akan ikuti dan akhirnya dalam pertandingan mereka tahu apa yang perlu mereka jawab, apa yang perlu mereka buat. Okay. Jadi itu adalah salah satu aspek yang boleh meningkatkan pelibatan murid dalam PDPR. Jadi itu saja daripada SK Bruas yang kami buat sebagai salah satu daripada perkongsian bagi amalan terbaik yang dirasakan mampu meningkatkan semula kelesuan murid terhadap PDPR dan dia juga dikelihatan pada waktu ini memberi impak yang baik kepada murid dan murid dapat ikuti dengan lebih gembira dan lebih bersedia untuk PDPR mereka. Jadi itu saja perkongsian daripada saya untuk perkongsian bagi amalan terbaik daripada SK Bruas dan semoga perkongsian ini memberikan manfaat dan juga memberikan sesuatu impak kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.